Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nur Zinat binti Muhammad Yunus, pakar obstetrik dan ginekologi serta pakar kesuburan Thomson Hospital Kota Damansara. Hari ini kita akan bercakap mengenai cervical mucus ataupun lendiran cervix dan kaitan cervical mucus ini dengan kesuburan. Cervical mucus adalah cairan atau lendiran yang dihasilkan oleh cervix ataupun pangkal rahim. Lendiran cervix atau cervical mucus boleh membantu kita mengenal pasti bilakah waktu subuh kita. Lendiran cervix mempunyai beberapa peringkat ataupun tahap. Pertama, seperti yang kita tunjuk contoh sini, dia nampak kering dan jernih sahaja. Yang ini selalunya selepas 1 ke 2 hari kita habis period. Kemudian cervical mucus akan berubah menjadi lebih putih, lebih pekat dan lebih melekit. Cervical mucus ini selalunya berlaku selepas hari ketiga atau hari keempat selepas kita bersih kita punya period ataupun haid. Dan seterusnya cervical mucus ini akan berubah sekali lagi ke tahap 3 di mana ia akan lebih cair, lebih nampak lebih berkrim dan bila kita pegang dia akan lebih likat. Okey, so ini adalah selalunya berlaku selepas antara 4 ke 6 hari selepas habis haid. Apabila wanita tersebut telah mempunyai lendiran atau cairan seperti cair seperti ini, dia kalau kita katakan seperti putih telur yang tidak dimasak, maka kita tahu wanita tersebut adalah sudah hampir ke waktu subur. Kita ada beberapa cara. Contohnya, satu, kita boleh check, kita boleh menggunakan tisu lap di bahagian vagina kita untuk melihat apakah cervical mucus tu sama ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga ataupun tahap keempat yang seperti telah diterangkan. Yang kedua, kita boleh sekiranya kita memakai panty liner, kita boleh melihat lendiran atau discharge yang terdapat pada panty liner kita. Yang ketiga, kita boleh menggunakan jari kita tapi basuh bersih-bersih. Okey, lepas tu kita masukkan sedikit ke dalam bukaan vagina. Jangan dalam sangat kerana ia akan menyebabkan jangkitan dan sebagainya. Dan kita boleh rasa sedikit bagaimanakah jenis lendiran atau cairan tersebut. Walau bagaimanapun, lendiran cervix ataupun cervical mucus tidak semestinya sama bagi semua wanita. Ada setengah wanita tidak menghasilkan lendiran atau cervical mucus yang jelas seperti yang kita beritahu sebentar tadi. Ini disebabkan beberapa faktor, mungkin disebabkan jangkitan pada bahagian faraj ataupun pengambilan antibiotik, ataupun wanita tersebut mengambil pil hormon seperti pil perancang dan sebagainya, ataupun wanita itu menyusukan bayi ataupun breastfeeding. Terdapat juga wanita yang hampir kepada menopause, dia tidak menghasilkan lendiran yang seperti kita nyatakan sebentar tadi. Cervical mucus sebenarnya boleh berubah dengan faktor usia, faktor aktiviti pemakanan kita. Contohnya apabila kita terlalu aktif, kita terlalu stres, kita akan perhatikan bahawa lendiran atau cairan cervix kita adalah lebih kurang berbanding yang biasa. Apabila kita mengambil sesetengah makanan, kita akan melihat perubahan pada cairan ataupun lendiran cervix. Menggunakan cervical mucus ataupun lendiran cervix untuk mencegah kehamilan juga boleh dilakukan, tetapi ianya sedikit berisiko kerana kita tidak boleh menjangkakan masalah-masalah yang kita hadapi pada masa akan datang. Contohnya seperti apabila kita melihat lendiran cervix kita, kemudian kita mengalami jangkitan kuman dan sebagainya,
pengambilan antibiotik, dia akan merubah cairan ataupun lendiran cervix, menjadikan kita tidak perasan bahawa itu adalah waktu subuh kita. Oleh itu disarankan proses ini tidak digunakan sentiasa, cuma sekiranya ada keperluan pada masa-masa tertentu dibolehkan. Anda boleh menggunakan kaedah ini untuk mengawal kehamilan. Sebenarnya setiap wanita itu mempunyai lendiran atau cervical mucus yang spesifik untuk diri dia sendiri. Tahap kualiti cervical mucus itu sebenarnya tidak penting. Anda hanya tahu perubahan ini saja dan bagaimana untuk mengenal pasti waktu subuh. Kualiti lebih cair, lebih pekat, lebih stretchy atau sebagainya itu sebenarnya tidak penting. Jangan risau. Pasangan-pasangan yang merancang untuk hamil ataupun mendapat cahaya mata, selamat mencuba kaedah mengenal pasti kesuburan ini. Semoga ianya memberi kejayaan kepada anda. Sekiranya terdapat apa-apa keraguan atau masalah untuk mengenal pasti cara ini, bolehlah mendapat nasihat doktor untuk keterangan lebih lanjut. Selepas mencuba selama beberapa lama tetapi masih gagal setelah menggunakan kaedah ini, anda mesti mendapatkan nasihat ataupun pemeriksaan doktor untuk mengenal pasti faktor-faktor lain yang menyebabkan anda sukar untuk mendapatkan zuriat.